Senyap sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allah sekalian, apa khabar semua? Kan? Tapi semua orang dah tahu dah. Cuma nak mengingatkan tentang isu keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Keluarga sakinah ni bukanlah orang kata ketenangan ni bukanlah satu bentuk yang mudah. Sebab setiap orang tu berbeza-beza. Nak pula kita didatangi dengan ujian kan? Saya cubalah. Tapi ada sikit-sikit sama. Telepeh dengan telepeh sama lah kan. Sikit-sikit je beza. Jadi kalau memang tak faham tu beritahu. Tapi setakat ni faham lah kan. Kalau kita tengok sakinah ni kadang adalah maksud dia ketenangan, ketenteraman. Kadang-kadang tak dapat dia tenteram dah walaupun nama bini dia sakinah. Kan? Jadi apa isu dia? Isu dia sebab masalah yang banyak. Kalau kita tengok isu perceraian dalam negara kita Malaysia sebelum PKP, sebelum datangnya COVID-19. Orang baling tak faham COVID-19, COVID-19 pun dia faham. Kan? Contoh COVID ni sebelum datangnya COVID ke dalam negara kita Malaysia, kadar peratusan kes cerai di negara kita berapa? Di negara kita satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu sebelum PKP. Sebelum PKP, masa jadinya PKP lagi dahsyat lagi. Dia pun tak sadar berapa kali dia bercerai dalam rumah tu. Sebab dia terkurung dalam dengan dan macam-macam perangai. Sebab apa? Sebab suami isteri selama ni mungkin dia duduk di rumah selama ni kurang. Tetapi bila dah PKP dia duduk bersama tu masa dia banyak. Bila sekali baru dia tahu perangai suami macam mana bila kat rumah, isteri macam mana bila kat rumah, macam mana tekanan yang menghadapi perangai anak-anak di rumah, tekanan perasaannya, ekonominya, sosialnya dan sebagainya. Jadi itulah kalau kita tengok pembinaan keluarga ni tak ada siapa yang bernikah yang kata aku nikah ni dalam seminggu dua jadilah. Tak ada. Semua orang kalau boleh nak sampai ke akhir hayat dia. Kalau boleh nak berbahagia. Nak pula orang perempuan kan. Orang perempuan pada seorang wanita perkahwinan itu seolah-olah satu orang kata tawakal yang diletakkan kepada Allah. Mudah-mudahan harapnya okeylah lelaki yang aku pilih ni. Orang lelaki dia lain kan. Orang lelaki ni option dia banyak kan. Itulah kan. Orang lelaki ni dia adalah kan langkah-langkah dia, akal dia panjang kan itu. Sebab menurut kajian tu pun kita tahu kan orang lelaki ni akal dia panjang. Orang perempuan tu lah dia kan. Itulah dia. Jadi kena sabarlah banyak-banyak. Pernikahan semua orang nakkan ketenangan dan nakkan kebahagiaan. Tak ada siapa dia kahwin dia nak sengsara. Aku kalau boleh kahwin ni dapat seminggu dua jadilah. Tak ada siapa. Semua orang nak sampai ke akhir hayat. Kan? Yang heran orang dulu-dulu kahwin simple-simple je, nikah simple je, tak payah beria sangat, tak payah berkenal sangat, tak payah dating apa-apa. Setuju tak? Setuju mak. Ni ada orang nak pakcik hang nak ni, hang setuju tak? Okey je. Ikut mak lah. Okey. Kekal sampai akhir hayat. Tak pernah satu kali pun terkeluar dalam mulut dia I love you, tak ada. Sampai mati tak terkeluar ayat tu. I love you too, tak ada. Ini dah bercinta berkamain I love you tak cakap pun, mengada kan. I love you too mah kata kan. Sebulan cerai you know? Mana silap dia. Sebab orang dulu jumpa pun tak sampaikan bersanding. Kalau orang dulu-dulu lah bersanding pun lah tak nampak muka tu, bertirai muka ditirai. Pengantin lelaki tinja-tinja nampak tilalatnya kat sini. Dulu kan. Dulu ramai yang tak bertudung kan. Malam pertama masuk dalam bilik pengantin baru nampak buka tirai tu. Buka tirai tu lah. Apa macam tu sangat muka kau? Macam tu kan. Jadi. Tapi bahagia sampai ke akhir hayat. Tu dia. Di mana silapnya tuan-tuan? Di mana silapnya? Sampaikan tak dapat ketenangan tu. Kan? Kat mana silap dia?
Jadi kalau kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Memang dah jenis kita dah. Bukannya jenis yang lain. Memang jenis kita dah. Memang our type dah tu. Dalam bahasa orang baling sebut tu. Memang dah jenis kita dah. Bukan jenis lain. Kan? Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Supaya rasa cenderung dan tenteram ni sakinah. Kan? Dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ada perasaan kasih, ada perasaan sayang. Mawaddatan wa rahmah. Kan? Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Jadi mana kata tak ada siapa yang pergi zoo negara. Masuk dalam zoo tu, keluar dah menung dia. Kenapa lah aku minat betul dengan kuda belang tu? Tak ada. Aku nak kahwin dengan zirafah tu? Tak ada. Kan? Sekadar minta ambil gambar ya kan. Tapi kita dah tahu dah ini adalah jenis kita sendiri, dan dalam pada itulah dengan mawaddah kasih sayang untuk memenuhi syahwat suami isteri melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia, dan kemudian timbullah rahmah iaitu kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam, sehingga kan suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas, dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maknanya hujung tu kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Balik-balik kita ingat balik ceramah Ma'al Hijrah yang datang kat masjid ni. Ustaz yang datang cerita pasal Ma'al Hijrah. Dia mesti cerita tentang inna a'malu bin niat. Dia kata kan satu amal pekerjaan tu bermula dengan niat. Kahwin pun mula dengan niat. Qadi tanya nah, imam tanya nak menikahkan orang, tanya apa sebab kau nak kahwin ni jang? Apa sebab kau nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Mak memang bising. Bila kau nak kahwin? Dah kahwin bising kan? Bila kau nak beranak? Bila beranak kan, lelaki je nak kau, bila nak anak perempuan, bising lagi. Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Bila kau nak berhenti, asyik beranak aja, penat aku, dia kata. Memang mak bising. Yang seorang ni kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah, saya seorang je belum, dia kata. Seorang ni kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah imam. Memang kena kahwin dah ni. Dah terdesak sangat dah ni, dia kata. Yang seorang ni kenapa kau nak kahwin? Tak tahan tengok budak perempuan, lagi teruk. Susah nak jumpa kalau tanya kenapa kamu nak kahwin. Tuan Imam, insya-Allah saya nak bernikah pada hari ini kerana Allah. Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ini adalah lelaki yang dah kahwin. Itu masalah dia. Ini. Sebab dia dah tak ada jawapan lain dia boleh bagi. Sampai nanti abang buat saya macam ni. Kenapa abang sanggup buat macam ni? Kerana Allah, dia katakan. Itu je lah dia boleh bagi kan. Ini contoh je. Orang perempuan jangan marah jangan marah. Orang lelaki ni kalau dia gelak tu makna dia dapat lepas lah. Dia tak berani pun. Maksudnya bercakap ni bukan berani sangat kan? Cakap aja. Kalau boleh memanglah kan. Kalau boleh kan. Beras kita beli dia kata. Tak ada mana tuan-tuan. Tapi apapun biarlah niat kerana Allah. Kenapa niat kerana Allah? Sebab di situlah datangnya ganjaran apa juga yang kita lakukan dalam hidup ini bernilai ibadah. Itu penting tu. Bernilai ibadah. Suami isteri gemar bermusyawarah kerana saling menghormati. Berbincang. Macam mana ni? Malam karang ada ceramah, malam nanti ada ceramah dekat masjid. Ustaz Samsul Debat datang. Kita nak pi tak? Pi lah, dia kata. Ni anak-anak kita macam mana? Bawa aje lah. Janganlah anak-anak kita tak disiplin. Tinggallah rumah mak ngah sekejap. Kita pergi dengan ceramah. Contohlah, bincang macam mana nak buat. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang macam tu.
Kan orang dulu-dulu kan rajin beranak. Ramai. Apa takut-takut orang perempuan yang sekarang mengada-ngada. Beranak aje lah. Tanggungjawab orang perempuan 2 je. Tahu? Tahu tak? Tanggungjawab orang perempuan 2 je. Melahirkan anak, melayan suami, 2 je. Yang lain basuh pinggan, basuh kain, kemar rumah, besarkan anak, semua tanggungjawab suami. Faham? Ni saya cakap ni, Samsul Demak beritahu. Balikkan tuntut. Tugas saya layan abang, beranak, itu saja. Cakap macam tu, berani tak? Suami lah yang basuh pinggan, basuh kain, suami keluar. Cuma, dengar cuma dia. Cuma kebiasaannya orang perempuan membantu suami untuk melaksanakan tugasan di rumah. Jadi orang lelaki kena hargai. Nabi kita sendiri tak pernah menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Baju dia koyak pun dia jahit sendiri. Kasutnya pun dia betul, dia gam ke, dia jahit ke, semua jahit sendiri. Buat sendirilah kiranya. Urusan kat rumah ni. Bancuh air pun sendiri. Kalau betul nak minta tolong isteri pun cakap dengan sebaik mungkin. Macam tu. Tu sebab jangan cakap isteri kita ni macam bagi arahan. Hai. Jangan macam tu. Wahai isteriku yang kukasihi, sudilah kiranya engkau menghulurkan barang segelas air buat diriku. Macam tu. Baru steady. Jangan bagi air mineral dengan straw. Faham? Dengan untuk suami, untuk penceramah tak apa, untuk suami. Contoh. Kan? Jadi makna kata, silalah wahai suamiku. Dengarlah. Mak. Tapi itu dia. Orang perempuan banyak membantu suami dah. Jadi suami kena hargai. Itu dia penting. Kena faham. Barulah tenang berbincang. Memahami keperluan dan kehendak masing-masing, mencari penyelesaian tanpa mengorbankan salah satunya. Amanah pernikahan adalah membentuk pribadi yang baik agar dapat membina keluarga yang baik. Supaya dapat membina keluarga yang baik. Itu sebab nak cari suami, nak cari isteri bukan senang. Nak cari itu bukan ikut main kriteria sekarang. Carilah yang berpelajaran, ayat dia. Carilah yang handsome. Aku nak menantu, aku nak cucu aku cantik-cantik. Jangan macam tu. Kan, jangan tu aja. Kadang-kadang walaupun mak ayah tak cantik, tapi kadang-kadang anak cantik juga. Tapi kalau kita cerita tentang cantik, siapa yang cantik, siapa yang tak cantik? Sebab cantik itu sendiri adalah abstrak. Apa maksud abstrak? Sebab orang putih cakap istilah abstrak ni sebab dia tak boleh nak nilaikan cantik tu. Kenapa? Sebab cantik tu berbeza-beza setiap mata yang memandang. Setiap mata memandang berbeza-beza. Ada orang cakap dia ni cantik tapi kita nampak tak cantik pun. Ada orang cakap kereta ni cantik, orang cakap apa cantik macam tu. Mana kata mata berbeza-beza. Tu sebab kadang-kadang kita tengok suaminya handsome, isterinya muka tak boleh belah, kata budak KL. Macam tu lah kan. Kan pesal muka bini dia macam tu, kata. Kadang-kadang tengok bini dia lawa sangat, suami dia tu tajam mukanya, gelap sangat, contoh. Tapi jangan kita kata apa, tak handsome suami kau gelap. Jangan main-main. Putih-putih kapur dapat RM1 hitam-hitam dodol tak dapat, mahal. Jangan main-main. Kan, ingat tak dulu iklan dulu hitam itu menawan. Perilis kan. Dulu kan, dulu. Makna kata penilaian itu berbeza-beza. Dan Nabi pesan, kalau kamu pilih, Nabi kata, kalau kamu nak pilih calon suami, calon isteri, Nabi kata, pertama tengok lijamaliha, tengok kecantikan dia. Maksudnya cantik kat kita, bukan cantik kat orang. Habis kau buat survey, kau rasa cantik tak? Cantik tak cantik? Buat apa? Kita tengok cantik tak? Cukup lah. Kan? Yang kedua, tengok linasabiha, tengok keturunannya, keturunan yang baik-baik. Tengok lima lihat, tengok harta dia. Bukan sebab nak mengerjakan harta orang tu. Paling tidak kita selesa. Kan? Yang keempat, tengok lidiniha, tengok agama dia. Kalau tak ada pun, kalau tak ada semua tak ada. Cantik tidak, harta pun tak ada, keturunan pun tak tahu tak tentu arah. Tapi disebab agama dia baik, agama dia okey, boleh membimbing. Orang kata mengaji pandai, solat tak tinggal.
Maka kita ambil lah kriteria tu. Sebab Nabi kata itulah yang terbaik. Kalau kita ambil agama, pilih agama dia, muka tak lawa boleh adjust. Muka tak lawa boleh adjust. Kadang-kadang mula-mula tak handsome, tapi bila dia rajin semayang bersih muka, nampak? Lepas tu berkat ketaatan kepada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki dia. Daripada tak berharta jadi berharta. Keturunan ni mungkin tak baik dulu-dulu, macam-macam masalah keturunan dia tu. Yang seorang penyangak, seorang penyamun, contohlah kan. Tapi bila dah kahwin, dia dapat membentuk generasi yang baik-baik. Anak-anak semua hafaz Quran. Okeylah. Nampak tak? Jadi mana kata yang penting tengok diniha tu, tengok di segi agama dia. Kan datang tengok kereta menjalar. Memanglah kereta menjalar, mana ada kereta menogak. Kan datang, cantik kereta dia. Dia sewa. Kan masa mula-mula datang jangan terpedaya. Memang akhlak bila datang hari pertama semua nak apa? Nak beli jiwa semua. Assalamualaikum makcik. Saya memang tak boleh tengok muka orang tua. Apa sah? Saya akan ingat pada arwah mak saya. Amboi. Ayat dia. Makcik, boleh saya tanya? Tanyalah nak. Zuhur dah masuk belum? Baiknya budak ni. Pukul 10 dah tanya Zuhur masuk belum? Teruk betul. Pukul 10 dah tanya Zuhur masuk belum? Dia kata, lepas tu bila time minum sedap betul. Dia minum sedap betul air masak makcik ni. Ya Allah, habis minumnya. Nak, tu air basuh tangan tu. Air basuh tangan, licin minumnya. La ilaha illallah. Itu sebelum dapat. Nampak tak? Nak cuba tu. Ada satu kisah. Seorang lelaki ni, ya Allah, dia perompak, pencuri, semua dia. Tapi dia mana teruk sekalipun, dia nak cari perempuan, nak kahwin, dia nak kahwin perempuan tudung labuh, dia kata. Beraya dia mencari bini tudung labuh. Dia nampak ada seorang perempuan, dia memang dah target perempuan yang lama dah dia perhatikan. Sekali dia tahan perempuan tu, dia kata, Assalamualaikum, salam. Perempuan tu takut-takut dia. Saya nak kahwin dengan awak boleh? Astaghfirullahalazim, budak baik. Astaghfirullahalazim. Saya tak tahu, kena tanya ayah saya, dia kata. Tunjukkan saya mana rumah ayah awak, dia kata. Dia pun jalan. Perempuan tu jalan, dia ikut daripada belakang. Dia teringat ada satu ceramah tu. Ustaz cakap macam mana kisah Nabi Musa tu. Nabi Musa bila jalan belakang perempuan tu, dia kena jalan kat depan. Takut nanti dia tergugat keimanan. Dia teringat cerita tu. Berikan saya jalan kat depan boleh? Takut terganggu keimanan saya. Cik, dia lelaki tengok tu. Perempuan tu terdetik dalam hati dia. Apakah ini jodohku? Macam tu. Dia jalan kat depan, dia follow, ikut kan. Dia ikut. Sampailah dekat apa? Sampai dalam perjalanan tu dia berbual. Dia tanya, ayah awak kerja apa? Dia pencen. Oh ya ke? Dia pencen. Sekarang dia buat apalah sampai pencen ni? Tak ada apalah. Dia jadi imam satu kat masjid kampung ni. Imam satu? Dia kata. Dia dah huru-hara dah. Dia pencen apa dulu? Pencen pejabat agama. Sudah. Dia kata. Macam ni lah. Rumah awak mana satu? Tu yang depan tu, yang tudung biru tu, yang bumbung biru tu. Tak apa. Awak jalan dulu, kejap lagi saya datang. Dia pergi kedai, dia beli sorban. Sobakul sorban. Siap dengan jubah tukar. Nak menghadap imam, kan? Dia masuk dalam rumah tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia salam cium tangan berjilat ni. Pak Haji tu teruk sangat budak ni. Dia bukan menunduk dia dah, menyarap depan orang tua tu. Dahsyat betul budak ni. Dia kata, apa tujuan datang ni? Pakcik saya ni berhasrat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Kata. Orang agama ni dia tak susah, dia dah tengok ni baik budak ni. Dia kata. Dia tengok tu ada kebaikan ke budak tu. Adalah sinan, gerak hati imam ni. Yalah, kalau lah itu jodoh anak pakcik redha. Mak macam tu, senang aja. Pakcik ni senang. Pakcik kebetulan memang nak cari jodoh untuk dia. Kamu macam mana? Saya ikut ayah je. Dia pun ikut. Bila dah duduk rumah imam, dah kahwin, selesai. Setiap waktu dia pergi masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, pergi masjid. Bapak mentuanya pun pergi masjid waktu bertugas je. Dia setiap waktu pergi. Tak boleh jadi. Bapak mentua tu pesan kat suami kau, malam ni kita semayang jemaah kat rumah. Malam ni semayang jemaah kat rumah. Jadi bini pun pesan, bang, ayah pesan malam ni semayang jemaah kat rumah.
Tak apa, boleh lah. Abang hati-hati. Kenapa pula? Takut ayah suruh abang jadi imam. Dia imam satu, dia lah imam. Mbak ayat nampak. Dia tak tahu bapak mentua tu nak test dia. Malam tu masuk maghrib, bapak mentua dia azan kat serambi rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Lepas tu bini dia pandang. Dia kata, suami dia kan, lek, nanti kan abang komat. Jadi habis azan tu, dia baru nak komat, bapak mentua tahan. Betul ya? Bapak mentua dia, Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah. Bapak mentua dia komat. Dia dah pandang bini ni. Itulah, siapa suruh dah cakap dah. Abang main dah kan. Sekarang tanggung lah. Lepas tu dah habis komat tu, dia pandang. Dia katanya, bapak mentua dia, siapa nak jadi imam ni pak? Siapa nak jadi imam ni lah? Kau lah jadi imam, berapa ramai lagi jantan dalam rumah ni? Dia pun ke depan jadi imam. Dia jadi imam, bapak mentua dia belakang, kat belakang sekali isteri dengan mak mentua dia. Dia pun Allahu Akbar. Senyap sunyi. 5 minit tak berbunyi. Bapak mentuanya, sudah pahal pula ada senyap ni. Sudah astagfirullahalazim. Hei, dia kata pusing. Apa salah kau tak bunyi-bunyi? Nervous. Dia bagi alasan, dia berdebar. Bapak mentua kat belakang, dia bagi alasan. Tak apalah, kau belakang. Bapak mentua lah jadi imam. Allahu Akbar. Dia nak test menantu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mali. Dia suruh menantu tolong. Mali. Dia pula menantu. Apalah kau nak tu ni mali. Lepas tu bini dia cucuk pinggang suami dia tu. Zabliki yaumiddin. Senyum bapak mentua dia. Tahu dia. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai habis lah. Ayat dia nak test ayat pula. Dia bagi ayat paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul tolong. Bini dia cocok pinggang dia sekali. Zap, suami dia pusing. Abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak tahu. Tu sebab kena belajar. Tu sebab nak dapat ketenangan ni, nak dapat ketenangan dalam rumah tangga kita. Ciri-ciri keluarga sakinah, pertama, berdiri di atas keimanan yang kukuh. Percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, pada hari kiamat, malaikat, qada' kena yakin. Sebab iman ni, kalau kita ingat Arab Badui itu, dia cakap depan Nabi kita, aku seorang muslim, sesungguhnya aku seorang mukmin. Aku seorang mukmin. Dia mengaku dia seorang beriman. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu mengaku kamu seorang muslim. Kenapa pula ya Rasulullah? Kerana muslim boleh selesai dengan pengakuan, tetapi mukmin beriman ini tak selesai dengan pengakuan. Mestilah dibuktikan, ditunjukkan dengan perbuatan. Semua orang boleh mengaku muslim. Ambil mikrofon beritahu, Assalamualaikum, saya seorang Islam. Tak ada siapa yang malu nak cakap. Tapi berani tak? Saya adalah orang yang beriman di baling ni. Cuba cakap. Oh, tak berani kan? Tak berani. Berimanlah kita kan? Keduanya, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Beribadah kita bersama-sama dengan keluarga kita. Jangan nak masuk syurga seorang-seorang. Tak boleh. Orang lelaki sampai bila pun takkan mampu masuk seorang-seorang.
bila dia dah ada keluarga. Tu sebab bila orang nak kahwin tu dia fikir panjang sebelum kahwin. Aku nak kahwin ni, isteri aku ni aku boleh pimpin tak? Anak-anak aku ni aku boleh bawa tak? Kena fikir dulu. Kan? Jadi kena fikir dulu. Bukan saja dia package tau. Orang lelaki paling last masuk syurga. Sebab banyak tanggungjawab. Orang perempuan ingat orang lelaki lambat masuk syurga. Ni neraka semua ni. Termasuk yang cakap ni. Orang perempuan senang aja. Nabi dah kata apa? Orang perempuan nak masuk syurga kan, jaga 4 perkara. Jaga solat, salin. Jaga solat. Salin lah. Kena masuk syurga tidak? Kira. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, dan taat perintah suami. Jaga 4 yang kata Nabi, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tengok orang perempuan siap boleh pilih pintu lagi. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Orang perempuan rupa-rupa je, semayang okey, puasa okey, jaga maruah diri, pakai elok-elok, bantai berkemban, nyidai kain kat luar. Yang maklumlah, kejap hujan, kejap panas. Time panas tu, selit sini. Seram. Imam lalu, bukan imam sini, tempat lain. Imam lalu, tak. Dia tegur pula, Assalamualaikum bang imam. Zup sampai ke parit. Langsung keluar cerita, aku ternampak bini Sileman tu, bukan nama sebenar. Menyidai kain, dia punya seksinya terperanjat aku nampak. Maruah diri, maruah suami pun kena jaga. Maruah suami, contoh orang kutuk suami kita, jangan kita tambah lagi perisa. Aku tengok suami kau tu macam tak bekerja je, duduk rumah aja. Apa hal? Isteri pun jawab, tak adalah, dia tengah usaha cari kerja tu kak, dia sebanyak buat kerja part time. Jadi siang tu memang dia tidur, tapi malam dia kerja. Oh ya ke? Aku tanya je. Dia tambah baking. Ini nak, aku tengok laki kau macam tak bekerja, duduk rumah, memang nyusah korang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Jangan jadi isteri macam tu, menjatuhkan marah suami. Yang keempat, taat perintah suami itu pun susah. Orang perempuan, mulai hari ni, taatlah segala perintah suami. Faham? Apa yang suami nak tu setuju je. Boleh tak? Mengeleng ni bagi hadis ni. Mengeleng ni macam tu ngeleng ni. Allahu Akbar. Nak masuk syurga ke tidak? Nak. Taat perintah suami. Boleh? Okeylah, macam ni lah. Taat perintah suami yang baik-baik saja. Setuju? Orang lelaki, kahwin baik tak? Faham? Nampak kaitan tu? Tapi jaga isteri kita. Isteri ni tanggungjawab kita. Dia, apa Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi? Nabi pesan, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Ingat tu. Bila dia dah kahwin dengan kita, kita inilah segala-galanya bagi dia dalam kehidupan dia. Malahan orang lelaki kalau berdoa tak ada masalah, dia doa mak ayah dia dulu baru doa yang lain. Orang perempuan dia kena doakan suami dia dulu baru doa mak ayah dia dulu. Faham tak orang perempuan? Dari segi protokol dia, walaupun sesetan mana perangai suami kita, faham? Kena doakan suami dulu. Kadang suami kita tu memang ada perangai macam tu. Dia period tak berhenti, ada dia tak semayang. Tak tahulah apa jenis pad dia pakai pun tak tahu. Setahun tak semayang. Itu kuyup habis dalam suaranya tu. Ini cakap tu terang aja kan. Kalau orang tu tak pergi semayang, relax, kadang-kadang betul tak? Orang masjid lalu depan rumah orang tak semayang, kita pula segan dengan orang tu. Kita lalu dia, kita horn dia, tin. Yo, nyam, masjid dia relax dengan suara pendek, dengan suara okok depan rumah macam tak ada apa. Itu biasa. Ya, orang membuat. Jadi ibadah dalam kehidupan, semayang sama-sama, pagi kejut suami, abang solat subuh, abang malah macam tu cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kan
Kau jut suruh, ya bang, subuh bang, subuh bang, bang, subuh, subuh. Subuh bang, cepat aku apa tadi bang? Jom, subuh, subuh, subuh. Semayanglah di rumah. Nabi pesan apa? Bezakanlah rumah kamu dengan kuburan. Apa beza kubur dengan rumah? Kalau rumah tu sunyi daripada ayat-ayat suci Al-Quran, salah satunya dengan solat berjemaah, settle. Pagi tu, semua dah ada sedia. Kan? Barulah suami tu ada tokoh mengimamkan, jadi imam dalam rumah ni. Semua dah bersedia, dah anak contoh nak tumbang anak tu. Simangan. Lurus rapatkan saf. Oh mak ayah sebiji macam imam besar masjid negara. Allahu akbar. Bang. Anak kat belakang pun heran, weh ada gema, weh ada gema. Kan, iya barulah suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Isteri kat belakang tu dah mati. Suamiku. Ya, baru betul. Ini suami bangun pagi dengan tak mandinya, kumur-kumur ambil wuduk. Cakap apa pun tak tahu. Dia tanya semua dah ada dah, tapi anak bapak aku cakap apa ni? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Senyap. Lepas tu bini ni waladhdallin. Dah habis Fatihah dah. Parah tuan. Kan? Segar-segarlah bangun pagi. Itu okey subuh kita, teranglah hari kita sepanjang hari. Tahu? Tu penting tu. Bila bersemayang, bersolat sama-sama, suami pun baca doa. Baca doa tu bahasa Melayu pun tak apa sebenarnya. Doa, ya Allah, Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Seronok tak? Perempuan, seronok tak? Seronok. Anak pun menang mak ni. Mak mana depan sibuk aja dia kata. Aku juga sayangan anak sulung kuat long, ya Allah long, nama kau lah long, nama. Macam tu. Betul. Tapi orang perempuan, kalau suami berdoa, dengar dengan betul-betul sebelum amin. Mana yang tak jelas, jangan amin. Ya Allah, Kau berikan aku. Ya Allah. Aku dah lama inginkan. Ya Allah, Kau perkenan laki ni aku untuk lagi, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Makbul. Mana yang tak jelas tu, orang perempuan mana tak jelas tu, kuat sikit. Macam tu ya, kuat sikit. Doa tu kalau boleh tak payahlah spesifik sangat. Berikanlah anak aku 12A, ya Allah. Sekali anak kita dapat 11A. Jadi kata, oh tak makbul. Bukan tak makbul, minta aja, ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik dalam peperiksaan, ya Allah. Macam itulah yang terbaik. Apa juga keputusan ni kita terima. Berikanlah anak aku 12A, ya Allah. Menung anak tu, subjek ambil 10 Macam mana nak dapat 12? Bapak pun tak tahu anak belajar berapa subjek, ambil teruk tu bapak kan. Macam tu lah Guna mentaati ajaran agama, mentaati solat, jaga anak-anak, pastikan anak solat, benda-benda lain. Kalau anak-anak pergi KL, bukan pesannya nanti kat sana jangan cari markah, pergi sana jangan kapal-kapal kat sana. Tak, pesan kat anak dekat sana jaga solat. Dia jaga solat, jagalah benda lain. Tu je. Bila telefon, macam mana, solat belum? Ni dah zuhur, ni dah solat belum? Tanya solat anak itu. Tanya macam tu.
mentaati ajaran agama. Lepas tu ajak keluarga macam ni, datang ke majlis ilmu macam ni. Okeylah, tu sebab saya tak tolak. Walaupun jauh, saya datang majlis Sultan Salahuddin, Tok Bandar Pulai, saya datang. Sebab saya difahamkan, jemaah subuh dia pun macam ni lah gambar dia. Wah, kalau gelak tu tak ada. Saya nak test tadi tu, nak tengok confirm ke tak confirm kan. Yang adalah yang terperanjat tu. Ya, dia kata. Mana dia first time datang kan. Rugi tuan-tuan tak datang. Macam ni punya tabal kapet baru ni. Kapet baru. Baru setahun. Tuan datang. Masjid boleh datang ramai-ramai. Orang heboh. Bilakah boleh rapatkan saf? Yang tanya bila boleh rapatkan saf tu dia pun tak datang. Sibuk. Dia bukan isu dapatkan saf ke tidak sekarang ni. Memanglah kalau boleh kita nak, tak lama lagi dia akan buat keputusan, insya-Allah. Dia akan rapatkan lagi jarak saf kita ni. Cuma datang masjid. Kan, datang masjid. Datang macam ni. Kan siapa yang kusut ni? Tak ada. Siapa yang datang masjid hati dia tak tenang, jawab. Semua orang tenang. Lega dah sembahyang maghrib, kan? Lega rasa. Dengar ceramah ada yang kusut, tak ada. Nak jadi baik datang majlis ilmu, tu je. Sebab bila datang majlis ilmu, bila ada teguran-teguran tertentu daripada penceramah yang datang tu, guru-guru yang datang mengajar tu, kena ke hati kita, betul lah dia cakap. Dalam hati kita, betul lah. Aduh, aku tak nak buat macam tu lagi dah. Dalam hati. Keluar dari masjid, dia buat pangai balik. Tapi bila datang balik, betul lah cakap dia. Itu dia. Nak jadi baik, kan? Dalam majlis ilmu ni, saya adalah penceramah yang paling sporting lah. Saya tak kecil hati kalau ada siapa nak tidur. Tidurlah. Tak ada saya marah dah. Tak ada saya cakap, tu kenapa tidur? Tak ada. Tak ada. Tidurlah. Dah memang itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tidurlah. Cuma dengan satu, minta tolong sangat, jangan berdengkur. Jangan berdengkur. Sebab apa? Kenapa jangan berdengkur? Sebab takut ganggu orang sebelah dia. Kenapa ganggu orang sebelah dia? Sebab apa ganggu orang sebelah dia? Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tidurlah sesama, ya? Macam tu. Tidur tu tak apa lagi, jenis mengigau ni. Angkat tangan dia. Bahal lah tanya soalan pula kan? Tak ada soalan. Ya. Kemudian saling mencintai dan menyayangi. Sekarang ni zamannya kena zahirkan kasih sayang. Cakaplah. Nabi pun cakap sayang kat isteri dia. Kan? Panggil. Macam mana Nabi panggil isteri Nabi? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kan buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, tak tahu. Tak tahu pula jenis apa pipinya. Kan? Tapi cuba. Kan? Wahai sayangku. Tengok bagaimana isteri dia panggil Nabi. Ya Rasulullah. Pangkat Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Tengok. Pangkat Nabi. Tapi jangan panggil pangkat kerja suami kita. Ada apa wahai operator pengeluaran? Kau ajak. Pangkat kerja. Wahai tukang kebun sekolah ke. Semua panggil. Wahai pengawal keselamatan. Semua sebutnya. Wahai imam dua masjid. Tak. Maknanya wahai suamiku yang ku kasihi. Macam tu lah. Cuba. Balik kan buat. Sayang. Cuba. Sayang. Bin. Tumbang. Sawan. 3 hari tak bangun. Sebab tak biasa. Testing lah dulu. Testing. Okey lah. Panggilan tu. Tengok Nabi panggil isteri Nabi macam mana. Nabi panggil isteri dia nak tegur isteri tentang masakan ni masin. Ya Humairah, ada apa ya Rasulullah? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah? Tak apalah, bagi aku suapkan kau dulu. Dia suap ya isteri dia. Tak, kau suapkan aku dulu. Nabi suruh isteri suap dia dulu. Akhlak Nabi ni, tengok. Nabi dah tahu masakan tu masin, dia suruh isteri dia suapkan dia dulu. Bila suap, Nabi kunyah, Nabi senyum je. Nabi tak buat muka masin, tak. Kemudian selepas Nabi dah kunyah tu, bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap aja, langsung Aisyah, dia capai terus pinggan, dia bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Sini rumah. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa gini? Rumah itu kira darah tinggi je. Jangan macam itu. Orang perempuan bukan saja-saja nak masak masin untuk kita.
Dia mungkin banyak fikir, lepas tu banyak-banyak benda masalah yang tengah terbayang kat kepala dia, terlebih pula garam sikit. Itu dia, sayang, sayang menyayangi, cinta mencintai, Kemudian saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Contohnya suami kata, ni dengan masjid nak buat program. Nak buat program panggil Samsul Debat. Itulah macam mana abang ingat abang nak sponsor sikit. Nak sponsor apa? Ingat nak sponsor lah makanan. Contoh. Jangan dia tak pun tanya dengan imam. Imam berapa ramai? Saya ingat saya nak sumbangkan. Berapa ramai jemaah rasanya? Kita target dalam 300. Tak apalah lain kali je lah mam. Tak jadi dia sebab dengan ramai. Contoh. Tapi isteri dia menguatkan. Tu menguatkan. Tak apalah bang, 300 pun 300 lah. Kita buat cara sikit. Macam mana pula? Kita beli buah aja. Sponsor buah. Macam tu lah. Kan? Macam imam lah. Tanyalah, Samsul Debat suka makan apa? Kan? Tak habis-habis selera pengusi ikutnya. Contoh. Ya, tapi saya syukur walaupun air kosong. Bismillah. Gurau. Saya tak kisah pun tuan-tuan, tak kisah. Tapi itulah dia. Maknanya dia saling sokong dalam bentuk orang kata menguatkan agama. Contohnya, abang ingat nak sponsor lah dekat masjid tu. Abang nak bagi berapa? Nak bagi 1,000 elok tu bang. Macam tu menguatkan. Abang bagi banyak kat masjid tu apa? Duit dia dah banyak. Tengok, tu masalah dia. Dia bila abang bagi, dia bagi kat saya. Tengok seko lagi. Berangai dia. Dia kuatkan. Lepas tu, bang, saya ingat saya nak beli telekung lah. Telekung saya tu dah lusuh. Pakailah apa yang ada. Kau nak lawas dengan apa? Tengok. Elok lah tu. Kita ni nak menghadap Allah ni pakai yang cantik-cantik, yang elok-elok. Kau nak beli tudung telekung jenis apa? Itulah bang, sekarang ni tengah trending. Telekung Siti Khalilah. Siti Khalilah. Berapa harganya? Dalam 100 lebih. Yalah. Bagi abang masa sikit, abang kumpul duit sikit, nanti belilah. Kan? Saya tak nak sebut jenama satu lagi tu. Sebab dia tak taja program kita hari ni. Tu sebab saya sebut Siti Khalilah tu. Kan? Jadi macam itulah cara dia. Kalau nak sebut nama dia, sponsor lah. Kan? Macam tu. Macam itulah cara dia. Jadi makna kata, menguatkan dalam agama. Anak-anak kita, bah nak bayar duit mengaji. Berapa bayar duit mengaji ni? Itulah sebulan RM50 bayar kat bayar kat ustaz tu. RM50. Nah, abah lebihkan RM20. Bagi dekat ustaz tu RM70. Cakap RM20 lagi abah sedekah. Macam tu. Menguatkan dalam agama. Kemudian, kenapa dalam sedekah tu? Kenapa bab sedekah? Sebab Nabi pun pesan, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Tu dia. Kalau rasa banyak sangat masalah dalam keluarga kita, sedekahlah. Minta nombor akaun masjid. Nombor akaun masjid dalam bank apa? Bank Islam. Bank Islam. Bank in. Setiap pagi subuh, bank in. Bank in RM1 pun tak apa. Tapi tengok perubahan hidup kita setelah kita menyumbang ke dalam akaun masjid. Kadang-kadang kita tanpa fikir. Tuan-tuan fikirlah. Di Seremban tu, masjid Bandar Baru Senayan tu, yang orang heboh. Ramai orang datang ambil gambar. Semayang tak ramai dah ambil gambar. Tak nak bagi tahu hamba Allah ni, dia beli tanah sahaja 6.5 juta. Tanah sahaja. Dia beli mula-mula, ada cerita panjang dia. Ada satu tanah dia beli, dia niat nak wakaf untuk mak dia. Masjid Husin Seremban 2. Dia beli tanah tu 5 juta. Lepas tu dia kata, alang-alang tu dia kata, saya wakaflah untuk saya, ada lagi tak tanah? Itu yang Bandar Baru Senayan tu. 6.5 juta pula. 5 juta, 6.5 lebih kurang. Kos pembinaan yang tu tak kurang, puluh juta juga. Yang Masjid Bandar Baru Senayan tu 100 juta kos pembinaan. Yang paling mahal sekali dalam masjid tu, siap ada satu petak khas, kalau aku mati besok situ tanam. Kan Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Itu dia. Kita pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Kan? Bukan cakap apa, kita takut juga kan? Takut, mau tak takut. Tapi takut pun mati. Sebab kata Datuk Ismail Kamus tu, takut pun mati, tak takut pun mati. Kan? Mati tetap mati. Kan? Hidup kita ni sampai masa akan mati. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jadi kalau boleh sedekah, sedekahlah tuan-tuan. Duit banyak-banyak bukan bawa mati, akhirnya kena tinggal juga. Ada orang sampai mati berebutkan harta. Jadi kita buat apa?
Tak usahlah tuan-tuan. Eloklah tuan-tuan duduk dekat tempat yang walaupun duduk kat luar bandar, kat pinggir bandar yang taklah moden sangat. Jangan kita rasa rendah diri, aku ni duduk kampung. Tak. Yang paling penting sekali yang Allah pandang nilai keimanan dan ketakwaan kita. Tu yang seronok datang baling ni. Relax. Tapi nampak kampung laju-laju kereta depan tu. Tak ada break langsung lah dia orang ni. Dahsyat lah dia orang ni. Lagi laju daripada Somban. Tu dia. Kemudian saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Mana kata kalau suami balik kerja tu yang terbaik untuk isteri dia senyum. Assalamualaikum wahai isteriku. Macam tu. Pandang suami isteri dia. Yang ni abang beli lauk. Abang beli lauk apa? Ni dia. Lauk telur itik, telur ayam, telur ikan semua ada. Semua telur. Telur setelur-telur. Kan? Yang isteri pula masak lauk yang terbaik. Macam tu dia. Ya orang perempuan saya bagi tips nak jaga suami ni senang je. Pertama, jaga mata. Maksud jaga mata suami ni, pakailah lawa. Pakai yang menyenangkan suami. Abang suka saya pakai baju apa? Cuba cakap. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Jangan pakai. Tak adalah. Tanya, abang suka saya pakai apa? Cakaplah betul-betul. Abang suka tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Sambil masak tu kembang-kembang telekung. Kan? Tak adalah. Pakai yang suami suka. Abang suka tu. Cuba pakai pakaian yang cantik-cantik. Kan? Suami pun sama. Janganlah suruh isteri je cantik. Suami pun pakai rasmi dekat rumah. Kain plekat tanpa protection. Spender pun tak pakai. Dia duduk macam ni kaki dia kat sofa. Tiup kat kipas tu berkibar kawan tu. Tu jangan. Tu perangai orang lelaki tu. Pakailah kemas-kemas kat rumah juga. Biar isteri tak pandang tu, oh suami aku macam tu. Kan? Dia jaga mata. Kedua jaga apa? Jaga hidung. Wangi-wangi kat rumah. Nampak suami balik capai. Zrap. Baygon spray. Fumakila. Shield talk, bantai. Apa lain sangat bau kau ni? Musim denggi bang cakap itu. Tak banget, wangi-wangi. Kalau nak cari yang wangi-wangi, kejap lagi kat luar kan pergi tengok. Ada minyak wangi. Ya. Kan? Tu wangi-wangian. Biar dia bau tu menyelerakan. Apa lagi? Seterusnya, jaga perut. Masak sadap-sadap untuk suami. Ya. Kita tak masak sadap-sadap untuk suami, suami kita akan cari tompek yang masak sadap untuk dia. Dia pergi kedai tom yum. Kau tengok kedai tom yum tu macam mana anak-anak siam tu melayan. Makan gapo be? Kau main. Makan gapo be? Si goreng so, si goreng so. Tu dada so, tu dada so. I swear so. Mu so. Ambil. Terangkat kopiah ni main-main. Jadi sebelum dia ambil order, lagi baik kau masak sedap untuk dia. Jaga perut dia. Orang lelaki pula nak suruh si masak sedap-sedap, siapkanlah binatangnya. Minta macam-macam, boleh tidak. Awak tak masak ke? Awak tak masak ke? Bini dah berangin. Awak tengok dalam taste tu apa binatang ada dalam tu. Dia nampak. Kan dia marah tu. Dan yang keempat, jaga telinga. Cakap yang baik-baik. Jangan cakap benda yang menyakitkan hati pasangan. Ya. Berikan yang terbaik. Masaklah. Sudah tahu suami tu suka makan telur. Pagi telur mata kebau. Tengah hari telur dadah. Malam telur masak kicap. Tidur hanya mulut. Kan? Badangku. Keluar telur yang main-main. Kat rumah bau telur kan. Jaga. Kemudian musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, bincang. Membahagi peranan secara berkeadilan. Maknanya bagi peranan abang keluar cari rezeki, tak apalah bang, rumah ni saya jaga. Macam tu. Abang jangan risau, saya akan jaga rumah ni baik-baik. Awak tu pasti kalau anak-anak kita tengok macam mana abang memang tak dapat nak jaga. Abang kerja tahu je lah. Tak apalah abang janganlah risau. Anak-anak ni pandailah saya uruskan. Macam tu. Persefahaman tu yang penting. Jangan kita terus, ni kerja kau, ni bukan kerja aku. Jangan. Suami isteri tak boleh macam tu. Kita saling faham, memahami.
Itu sebab saya kata tadi, tugas suami sebenarnya dia yang kena jaga anak, dia yang kena besarkan anak dia kena, tapi sebabkan kita keluar mencari rezeki, kita perlukan bantuan isteri kita. Jadi isteri pula bantu jaga. Jadi kalau ada masalah, rujuk pada suami, bincang dengan suami, macam mana bang nak buat bang, kenapa anak kita ni hanya nak peksa, lepas tu duit yuran ni nak kena bayar pula tu, hujung bulan ni saya tak sampai hati nak cakap dengan abang, nanti nyusahkan abang pula. Berapa duit yuran dia? RM150. Tak apalah, insyaAllah hujung bulan ni boleh minta tangguh sikit lah dengan cikgu dia, tapi hujung bulan ni abang bayar. Makna kata ada cara nak menyelesaikan. Boleh bincang, kau ni duit, agak-agak lah ingat muka aku ni apa. Jangan macam tu. Benda boleh selesai. Kan? Kemudian tengok anak-anak pening lah bang, kenapa anak kita seorang tu, kenapa lembut aja. Nak kan kena settle. Kenapa ni dia nak jadi perempuan? Kenapa tular kan? Pening bala. Iya. Tuan-tuan jangan biarkan daripada kecil kena betul. Kadang lembut tak, kadang ada jenis lembut. Tak ada masalah pun lembut tu. Cuma tinggal lagi dikawal. Jangan sampai dia jadi terbawa-bawa. Itu yang ada orang tu dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang lah, faham? Dah senapang lah sibuk jadi perempuan kan. Tu tanda-tanda akhir zaman tu. Kan? Tapi bawah Malaysia tak adalah. Saya dengar orang Australia ke Thailand macam tu lah. Kemudian berkomitmen untuk kebaikan masyarakat. So kita semua sentiasa bercampur dengan masyarakat, sebab kita bukan hidup bersendirian, kita berjiran. Jadi keluarga kita kena bercampur dengan masyarakat. Anak-anak pun bercampur dengan masyarakat. Anak-anak nak main dekat taman, jangan kawan dengan orang tu. Tak boleh. Biar anak kita bermasyarakat, bercampur dengan sahabat-sahabat dia. Kan? Tak ada masalah. Kemudian kita kawal dia, berikan orang kata berikan garis panduan. Perlu kita fahami bahawa Islam adalah agama menitik beratkan nilai kasih sayang. Nabi SAW menjelaskan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan di dalam keluarga. Kadang-kadang orang sampai kadang ni contohnya macam merawatan anak sebab tak solat. Dah dipesan oleh Nabi, didiklah anak-anak kamu solat seawal umur 7 tahun. Dan kalau ketika umur 10 tahun dia tak solat, maka rotan. Rotan tu pun langkah terakhir, bukan langkah yang pertama. Makna cuba nasihat dulu. Dan kena faham rotan ni kalau kita dah didik dia dari 7 tahun semayang, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kita didik semayang, sekali dia tak semayang rotan. Betul, ini dah lah tak didik. Kita suruh sekali je 7 tahun, kita suruh. 8 tahun tak semayang, 9 tahun tak semayang, 10 tahun tak semayang, kita rotan. Tak boleh. Kena faham maksudnya. Seawal umur 7 tahun dah dididik untuk solat. Kadang ayah pun tak solat, macam mana? Tu cerita dia. Jadi apakah definisi dayus? Ini nak beritahu juga. Dayus, ini ramai orang kurang share kan. Sabda Nabi SAW yang bermaksud dari Ammar bin Yasir berkata, yang mendengar dari Rasulullah SAW berkata, 3 yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila, iaitu si dayus, si wanita yang menyerupai lelaki, termasuk juga lelaki menyerupai perempuan, dan orang yang ketagih arak. Lalu sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, kami telah faham erti orang yang ketagih arak. Kami faham tentang bagaimanakah wanita yang menyerupai lelaki, kan? Tapi bagaimanakah orang yang dikatakan sebagai dayus? Dayus itu apa? Maka berkatalah Nabi, iaitu orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahlinya, iaitu isteri dan anak-anaknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka daripada hadis ini kita dapat memahami bahawa maksud lelaki yang dayus itu adalah suami atau bapa yang langsung tidak ada perasaan risau dan ambil endah dengan siapa isteri dan anaknya bersama, bertemu, malah sebahagiannya membiarkan saja isteri dan anak perempuannya dipegang dan dipeluk oleh orang lain, lelaki lain. Maka itu adalah lelaki yang dayus. Itu kena faham. Boleh tengok relax, tengok bini berkaraoke dengan jantan-jantan lain. Apa hal? Tak kira lah. Sekarang ni zaman fitnah. Walaupun dia kata depan tu ramai orang, bila masuk dekat dalam media sosial tu nampak 4 orang aja. Bini dia seorang aja. Apa orang cakap? Orang akan cakap kan? Jadi jangan mendekati fitnah. Jangan dedahkan diri kita kepada fitnah. Contohlah, fitnah ni contoh kan. Kita pergi, ingat tak kedai-kedai kopi dulu-dulu ada cawan yang tulisan jenama arak. Contoh Carlsberg. Tapi cawan tu tak pernah digunakan, tu cawan baru. Logo dia tu ada.
Jadi dituang pula air TO. Kan elok pula buih sikit atas tu. Kita minum TO, tapi boleh datang fitnah, minta tukar. Bang, tolong tukar cawan lain. Itu cawan baru, tak ada, tak, saya nak tukar cawan lain. Itu hak kita. Sebab boleh mendatangkan fitnah pada orang. Orang tu cakap, ya Allah minum arak. Bukan salah orang cakap tu. Kita pun salah membenarkan orang memfitnah kita. Tu salah kita juga. Mengundang kepada fitnah. Macam tu jugalah tadi. Biar je nak. Tu sebabnya, kalau bertunang, jangan buat perangai. Saya harap orang sini masih lagi pegang nilai-nilai agama tu. Jangan bagi bertunang sampai bersanding ni apa pasal? Bertunang datang jantan tu pula menyarungkan cincin kat perempuan. Siapa aja cakap dia. Bertunang lelaki tak payah datang, tunjuk rumah je sudah. Kalau betul dihantar pun takut sesat, duduk kat luar tu, kat simpang kampung tu, dekat kedai kopi tu minum, tunggu sampai sudah. Macam tu. Lepas tu dah bertunang naik motor, pegang rapat-rapat sikit, peluk kuat-kuat, takut jatuh. Allahu Akbar. Maknya pula jaga. Itu maksud dayus tadi tu. Ya. Seseorang yang tidak ada perasaan cemburu terhadap ahlinya, kenapa tak ada cemburu? Kerana imannya tu membiarkan terhadap ahlinya, isteri dan anak-anaknya. Imam Al-Aini pula berkata, cemburu lawannya adalah dayus. Maka kena cemburu. Kenapa awak keluar ni? Kenapa ni marah? Itu memang patut. Abang tadi saya keluar ni, tak apa, faham. Sekarang biasalah. Laki dia pula. Peninglah kepala tu kan. Kemudian dayus juga ada pandangan menyatakan dayus adalah sesiapa yang menyangka atau mendapat tanda bahawa isterinya melakukan perkara keji seperti zina, maka ia mengabaikannya kerana cintanya kepada isterinya, maka tiada kebaikan untuknya, dan tanda tiada kecemburuan yang diperlukan oleh Islam dalam dirinya. Imam Ibn Qayyim pula menyatakan sesungguhnya asal dalam agama adalah perlunya rasa ambil berat atau kecemburuan terhadap ahli keluarga, dan barang siapa yang tiada perasaan ini maka itulah tanda tiada agama dalam dirinya, kerana perasaan cemburu ini menjaga hati dan menjaga sehingga terjauh dari kejahatan dan perkara keji. Tanpanya hati akan mati, maka mati jugalah sensitiviti anggota terhadap perkara haram. Jadi tuan-tuan, sabar ni ada peringkat. Sabar ni ada 3. Sikit lagi saya faham tu. Muka-muka suruh berhenti tu saya faham, tapi nanti dulu. Jauh datang kejap-kejap ceramah mohon tu kan? Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Kita semua dalam bab ibadah kita, keluarga kita, bukan senang nak taat untuk perintah Allah. Bukan senang. Memerlukan kesabaran. Contohnya dalam perjalanan kan. Dalam perjalanan kita daripada Baling, kita nak pergi ke Seremban. Dalam perjalanan Singa, lalu Gerik, lalu apa, Kuala tiba-tiba dah masuk Zohor lah. Tak apalah, jemaah takhir kata. Kan, lepas tu sampai ujung tu, dah nak apa lah? Tak apalah, nak buat macam mana? Tak ada tempat semayang. Mana tak sabar tu, dia nak cepat sampai aje. Wah, cari je lah tempat semayang sekejap. Kan, sabar. Nanti lambat apa? Tak apalah, lambat sikit tak apa. Yang penting solat, nampak? Dia sabar untuk cari tempat. Sabar untuk taat perintah Allah. Kata Imam Al-Ghazali, dia mendapat 300 tingkatan darjat pahala. Yang keduanya, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang, itu lagi susah. Dah biasa beli nombor, bukan senang nak tinggal. Dia semayang nampak nombor saf tu, mengigil dia nak tikam nombor tu kan. Oh, ni ada tanda ni aku semayang dekat ni, jangan-jangan kena nombor ni. Dia pun ambil nombor tu 0035. Dia jemaah yang ke-35. Beli nombor kono pula tu, second prize. Dah lah menang, belanja pula orang masjid. Kurang hajar tu. Malam ni saya belanja. Saya belanja, mam. Belanja apa? Nasi lemak lauk ikan kata. Nasi lemak ikan keli dia. Macam kan. Masa tu apa pasal tiba-tiba belanja ni? Hari lahir saya, dia kata. Lepas tu tengah makan ada seorang jemaah kata, tiap-tiap bulan betul lah lahir dia. Kata. Hati-hati. Ya. Jadi dah biasa kan main nombor. Kadang nombor semua jadi nombor. Tengah duduk kat tengah tempat parking dia boleh berbual tu. Anak kau berapa orang dah? 2 kau, baru 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, 5 orang. 2, 3, 05. Jadi dia tu tanya, tu baru tanya anak tu. Jadi ada orang macam tu kan. Orang dah biasa minum arak, sekali nak suruh berhenti, mengigil-ngigil dia. Dapat sikit jadilah, dia kata. Nampak? Bukan senang. Tu sebab yang itu pula dapat 600 tingkatan darjat pahala.
Dan yang ketiganya, sabar dengan ujian dan musibah. Macam kita tengok kan, adanya sahabat-sahabat saudara-saudara kita ditimpa musibah banjir. Macam dekat sini dah biasa, macam utara di pantai timur dah biasa. Jadi dia orang memang melatah lebih sikit sebab tak biasa. Kan? Tapi memanglah terkejut, siapa sangka Allah Ta'ala bagi mana bersedia ke tempat lain sekali yang bertalu dekat Seremban yang lain. Tak terperanjat. Kan? Jadi itulah macam orang Seremban lah. Banjir baru sampai lutut dah bising dah, bila bantuan nak sampai. Dekat Kelantan tu dah sampai bumbung lah, dia relax kisah okok atas bumbung. Tapi tak ada apa. Tak, tu nak biasa, Allah bisa Tegal biasa kan. Orang kampung dah biasa. Kan? Tapi orang kata memang ujian dan musibah ni dikatakan mendapat 700 tingkatan darjat pahala. Dan bila Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah hantar 2 malaikat untuk tengok apa dia cakap. Allah hantar 2 malaikat. Bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui. Allah hantar utusan malaikat ni, kau pergi tengok sipulan-sipulan ni kata apa bila dilanda musibah. Contohlah paling ringan musibah, demam. Kau tolong tengok apa si Samsul tu cakap. Bila aku bagi dia demam, malaikat pun pergi tengok. Samsul dia kata, Allah, agaknya Allah saja bagi aku demam ni biar aku rehat kot. Alhamdulillah dapat aku rehat. Bila cakap macam tu, malaikat lapor balik ke Allah Ta'ala, kalau itulah katanya, kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, tapi kalau dia hidup akan ku gantikan dia daging dan darah yang baru. Itu yang badan bila kita sihat pada demam, semua benda nak buat tu. Nak menebas lah, nak pergi itulah, nak pergi ni cuci kereta, cuci baju, semua nak buat lah kan? Tapi kalau dia kata, kau pergi tengok, dia kata apa? Kalau kata, aduh, kenapalah aku demam ni, mati lagi baik, kenapalah aku macam ni. Kalau dia mengungut, kalau dia mengeluh, maka Allah Ta'ala kata pada malaikat, kau sampaikan padanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Buka tajuk dalam kitab Muka Syafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, di bawah tajuk sabar dan sakit. Baca ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, jadi dalam bab keluarga sakinah ni senang aja. Nak keluarga sakinah, nak tenang ni 5 perkara. Bahagianya dalam rumah tangga ni, pertama kunci rumah. Kunci pertama kunci rumah, kedua kunci rumah. Yang ketiga kunci kereta. Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga kita ke mana, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah, insya-Allah tenang. Keempat kunci syurga. Nak dapat syurga kena ada satu tiket. Tiket itu adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Jadi ada satu tajuk lagi, tajuk dia kesempurnaan ibadah. Yang itu dah kena tak sempat malam ni, kena panggil dalam ceramah lain. Maknanya confirm. Okay. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksudnya suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing, insya-Allah kita akan dapat mencapai keluarga sakinah yang diidam-idamkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah setakat tu. Ya, kalau dah bergalih-galih tempat duduk tu, kejap melunjuk, kejap ni, saya faham dah tu mesej tu. Mana jadi jangan risau. Orang yang datang majlis ilmu ni, pada siapa yang jarang-jarang datang nak beritahu, Nabi dah pesan, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Rugi kita kalau tak datang. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Datang majlis ilmu ni, majlis ilmu. Lagi susah kita sakit lutut, lagi besar pahala kita. Sakit lutut tahan ni dalam majlis ilmu, lagi besar pahala. Mana sama pahala orang duduk depan dengan orang bersandar kat dinding. Ni contoh, jangan beralih lah, ni contoh je. Contoh je. Gurau. Tak adalah. Maksudnya Allah bagi pahala kat kita, insya-Allah. Malaikat menaungi kita dalam majlis ilmu ni. Jadi datang selalu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita berjaya mencapai. Ingat, tak ada cara lainnya. Nabi dah pesan, setelah ketiadaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnah aku, insya-Allah. Jadi pegang dua-dua tuan-tuan, settle masalah. Ta'dibu auladukum bi salasati asya. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar sayang Nabi. Bihubbi alihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Ketiga, bi qiraatil Quran, dengan baca Quran. Selesai.
Ya, jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang tu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Dah lah rumah teres, tengah lah tu. Berikut orang belakang. Kotak-kotak dah rumah India mana. salah kira pula. Semua lah tu. Jaga adab. Jaga adab selesai lah masalah kita, banyak masalah selesai. Ya. Jadi yang pertama tadi kunci rumah, kedua kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Ketiga kunci kereta. Hala 7 pemanduan keluarga kita ni, ujian dia. Sebab apa? Kebahagiaan keluarga tidak diukur dengan material, tapi diukur sejauh mana ketaatan keluarga kita kepada Allah dan Rasul. Keempat, kunci apa? Yang keempatnya kunci syurga. Kunci syurga ni saya beritahu ringkasnya, nak masuk syurga ni hanya satu tiket dia. Tiket dia adalah rahmat Allah. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadah banyak-banyak. Itu saja. Dan nak mencapai kesempurnaan ibadah, ringkas dia, tak sampai nak urai panjang dah. Mencapai kesempurnaan ibadah, pertama mesti dengan ilmu. Dia tak main ikut-ikut, mesti belajar. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, ada perubahan dan kesan pada tindak tanduk dan perangai kita. Ni semayang mengumpet laju ya. Ada yang bodoh. Tak apa bodoh je ke surau ni, duit banyak, program tak ada. Kan ngumpet tu. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Cakap tu. Ni gambar. Tu dia tak datang, salah. Tu yang ketiga. Dan yang keempat, mestilah dengan niat yang baik. Inna a'malu bin niat yang saya sebut awal-awal tadi kan. Niat. Perbetulkan niat kita. Tu kemudian ke semua ibadah tu kita kena cerita tajuk lain. Mana dah 3 dah camah kalau panggil. Mana tertunggak 3 tajuk macam tu. Dan begitu juga seterusnya adalah kunci spare. Apa maksud kunci spare? Kunci spare ni adalah setiap orang ada kunci. Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Jadi bila ada kunci, mainkanlah peranan masing-masing. Jadi memang akan menjadi ujian. Saya kata tadi, ujian keluarga. Suami, isteri, anak-anak. Anak-anak nak bagi anak-anak kita ni berjaya. Saidina Umar dah ajar 3 peringkat nak didik anak. Pertama, 7 tahun pertama, layanlah anak seperti raja. Apa dia nak, bagi. 7 tahun pertama. Tak susah, kau dah RM2 banyak. Yang kedua, 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi dia kerja. Tanya orang-orang lama sini, umur 7 tahun dah buat apa? Tolong mak ayah pergi mana? Pergi bandar, pergi pokan, pergi apa? Pergi sawah, pergi mana? Pergi kebun, buat apa? Orang perempuan dah masak, 7-8 tahun dah pandai masak. Kan? Layan anak seperti hamba. Makna hamba ni bukan semua benda dia nak, dia boleh dapat. Ini asal nak, bagi. Rosak budak tu. Dan selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Tu dia. 3 je peringkat dia. Jadi jangan terlambat. Ini dapat boleh tahun baru nak ajar semayang, baru nak ajar apa, tu yang borek. Melontor buluh, biarlah dari robong. Robong ni lambut. Dah jadi buluh, standard buat lomang, dah bola habis humban, tak ada apa dah. Kan? Tu dia. Dan begitu juga tuan-tuan dan sekalian, maka masa yang ada, kan, kita tahu ujian tadi keluarga, suami isteri anak-anak, kedua pangkat jawatan, yang ketiganya adalah harta benda, sementara sifatnya. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi jangan didik anak-anak kita tentang kaya, ajar mereka tentang bahagia. Sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat, buka balik surah Asy-Syura ayat 20 yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan surah Asy-Syura ni akan menyadarkan kita kepada pentingnya kita mengajar matlamat akhirat lebih daripada dunia ini. Ya? Ingat tu. Berburak pasal kaya sampai sudah tak selesai. Sini ada orang kaya, jangan risau, ada lagi kaya lagi. Orang ni kaya, ada lagi kaya. Tak berhenti, tapi jadi baik. Tak ada sempadan, buatlah baik banyak-banyak. Adalah kebaikan Allah Ta'ala akan bagi kat kita. Saya berburak dengan orang kaya ke Sunway tu. Rumah ni mahal tak tu? Mana mahal? Masa saya beli dulu murah lagi. Maksud baru 4 juta. Saya salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap baru 4 juta, macam RM4 apa ni? Tapi dia bukan belagak. Memang tu bahasa dia. Ada seorang datuk tu kat Kajang. Tok, dia kata dia bagi saya, "Cu rasanya, Ustaz, sedap tak kupuk ni?" "Sedap."
Itulah, saya pun rasa sadap tu. Saya boli kilang tu. La ilaha illallah. Kau nak sadap, kau bolilah kupuk tu berbanyak. Kau boli kilang tu bahal kan. Tapi makna dia nak baik pelaburan dia tu. Tak apalah. Tu bahasa dia, bahasa orang kaya. Tak terkejar kita tuan-tuan. Jadi kita ukur baju badan sendiri. Bersyukur dengan apa yang kita ada. InsyaAllah. Adalah rezeki Allah bagi kat kita. Ada orang tanya saya baru-baru ni. Ustaz, betul lah Ustaz tersebut rezeki tak ada, rezeki tak pernah salah alamat. Kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Lah. Dia tanya. Saya kata jangan kau cakap macam tu. Mana hati kau buta tu. Allah bagi nikmat tak semestinya sama macam yang kita minta. Tapi rezeki ada kita bagi. Malam tadi berapa ramai yang tolalap nengok bola. Tolalap nengok bola. Yang tolalap. Jago bagilah. Hidup lagi. Tak sampai minta panjang umur. Tapi bagi tadi hidup lagi. Rezeki tak tu? Rezeki. Tak ada siapa pun yang kecewa bagi tadi. Kenapa lah aku hidup lagi? Tak ada. Kan? Bersyukurlah, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya rasa itu saja untuk hari ini. Ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Apa-apa pun budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik tuan-tuan menyemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, cuma sedikit